Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi wa min sayyiati a'malina fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan satu penyakit yang pernah diberikan amaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, berkenaan dengan berpunca daripada sifat ta'assub, ta'assub melampau dalam memuja ataupun terlalu mengikutkan pendapat ulama. Jadi itu adalah satu perkara yang berlaku sebegitu lama, dan kita mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan amaran itu sudah pasti ada sebabnya, iaitu perkara itu akan sentiasa berulang berlaku kepada manusia. Maka kerana itu adanya larangan-larangan seperti itu. Maka jelas kita lihat bagaimana penyakit yang berlaku kepada umat yang terdahulu ini, itulah yang kita dapat saksikan sehingga ke hari ini, kan, munculnya ajaran-ajaran sesat, walaupun telah keluar pelbagai fatwa dalam negara kita berkenaan dengan ciri-ciri ajaran sesat itu, tetapi mereka ini tidak ada rasa malu dan tidak teragak-agak, kan, untuk memperkenalkan benda yang sama kepada masyarakat. Dan lebih malangnya kita dapati bagaimana mereka ini memang mengulangi kesilapan-kesilapan yang sama. Maka pada malam ni kita akan lihat bagaimana amaran-amaran yang telah diberikan oleh para ulama, kan, pelbagai peringatan sebenarnya, dan peringatan ini sangat penting untuk kita hayati supaya kita tidak mengulangi perkara yang sama. Baik, yang pertamanya kita lihat dalam surah An-Nur ayat 63. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah Ta'ala memberikan satu amaran, iaitu فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, iaitu suatu amaran kepada golongan yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dua amaran, kan, dua amaran yang Allah Taala sebut dalam surah An-Nur ayat 63 ini. Yang pertamanya iaitu antusibahum fitnah, kan, akan ditimpa fitnah. Dan kita tahu bahawa perkataan fitnah dalam Al-Quran, dia bukan dengan maksud berita dusta yang macam kita orang Melayu selalu faham, kan. Dia bukan dengan maksud, kalau dalam English, bukan dengan maksud defamation, kan, bukan dengan maksud berita bohong, berita palsu, tetapi dia adalah dengan maksud ada beberapa konteks yang tertentu, dan antaranya ialah syirik. Fitnah itu adalah syirik. Amaran daripada Allah, peringatan daripada Allah Ta'ala, orang yang menyalahi perintah dia. Sesiapa yang menyalahi perintah dia, maka amaran pertama daripada Allah ialah tentang syirik. Dan kalau kita lihat, ini antara benda yang berlaku dalam
masyarakat kita. Kan, ajaran-ajaran sesat bila kita tengok boleh dikatakan hampir semuanya itu menjuruskan kepada perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, au yusibahum azabun alim, ataupun ya amaran yang kedua, benda yang boleh berlaku kepada mereka ialah tentang azab yang pedih yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dia alasan biasa golongan macam ni, tuan-tuan sekalian. Dia kata takkan kita daripada golongan agama, mengaji pondok, kan, mengaji agama, duk menghadap tok guru, mengaji hadis, belajar tafsir, kita akan terlibat dengan benda-benda syirik. Ini antara alasan yang biasa kita dengar. Kan? Ini antara alasan yang biasa kita dengar. Dan kalau tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian ikuti kuliah saya sebelum ini tentang alasan golongan kuburiyun yang menyembah kubur, itu juga alasan dia. Kan? Takkan tok guru kami akan mengajar kami benda yang boleh menyebabkan kami syirik. Dan jawapan yang kita sebut sebelum ini ialah sebagaimana apa yang pernah berlaku antara Umar Khattab dengan Abu Bakar Siddiq. Kan, apabila berlaku gejala riddah selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka antara arguments, dia punya flow of arguments antara Abu Bakar Siddiq dengan Umar Khattab ialah macam mana kita nak tentang golongan yang mengucap syahadah, orang yang mengucapkan syahadah. Macam mana kita nak tentang golongan yang solat. Maka itu yang dijawab oleh Abu Bakar Siddiq. Dia tidak mahu ada orang yang membezakan di antara kewajipan sembahyang dengan zakat. Maknanya kalau seseorang tu dia buat semua benda lain, haji, umrah, solat dan sebagainya, tapi ada satu dia tak buat, zakat, maka itu antara punca kenapa darah mereka adalah halal. Jadi ini antara perkara yang kita kena ingat. Dalam agama kita, satu kesilapan sahaja, kalau kesilapan itu cukup serius, dia boleh menghapuskan semua amalan. Kan? Dia boleh membatalkan semua amalan sebab orang itu terkeluar daripada agama. Ini antara benda yang kita kena hati-hati dan yang kita kena explain, kita kena perjelaskan kepada masyarakat tentang haji mereka, umrah mereka, puasa Ramadan, zakat dan sebagainya, semua tu akan terbatal hanya dengan sebab, contohnya apabila menerima petua-petua yang boleh menyebabkan syirik. Petua apa dia? 2468 sebagai contoh. Kan? Bila ditanya kepada ustaz ni, kan, ustaz mana? Ustaz yang Nabi belah kanan, Tok Guru hamba belah kiri. Kan? Bila ditanya kepada hamba, macam mana nak selesai masalah duduk rumah flat? Duduk rumah flat, motosikal selalu hilang. Orang curi. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube disebarkan, iaitu petua supaya ditulis angka 2468 kepada motosikal itu untuk melindungi motosikal itu daripada dicuri. Petua macam ni, sahabat-sahabat sekalian, kita tak perlu explain panjang lebar. Fatwa dalam negara kita pun dah ada banyak. Apabila ada tangkal, ada azimat. Kan? Apa dia? Antaranya ialah menggunakan huruf, angka-angka tertentu dan percaya huruf tadi, angka tadi boleh mendatangkan manfaat yang tertentu, faedah yang tertentu, ataupun mudarat yang tertentu, maka itu boleh menyebabkan syirik. Jadi benda yang macam ni yang kita nak perjelaskan kepada orang ramai bahawa bahayanya kan kita membawa ungkapan-ungkapan macam ni walaupun dia datang daripada Tok Guru pondok sekalipun. Tapi Tok Guru pondok ni kita pun tahulah, kadang-kadang dia celup 2-3 minggu pun Tok Guru pondok juga. Kan? Jadi habis Tok Guru pondok yang betul-betul Tok Guru pondok ni pun tercemar nama mereka dengan sebab ada 2-3 orang yang jenis celup ni. Jadi ini antara benda yang kita perlu berikan amaran kepada masyarakat. Baik, kalau sahabat-sahabat lihat kalam Imam Ahmad bin Hanbal, kan, rahimahullahu taala, dia kata dia heran, kan, dia takjub, dia hairan dengan satu kaum yang dia faham sangat, kan, dia alim, dia mengetahui tentang sanad hadis dan juga keabsahan dia, authenticity sesuatu hadis. Kemudian mereka berpegang kepada pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Tuan-tuan tengok, Imam Ahmad bin Hanbal
Dia kata dia heran dengan kaum yang taksub ni. Kaum yang taksub ni, yang mana dia punya bukan kata jahil, dia kenal tentang hadis. Dia kenal tentang hadis, pasal sanad hadis, pasal authenticity hadis dia tahu. Dan tapi mereka berpegang kepada pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Pelik tak? Imam Ahmad bin Hanbal dia sebut nama Sufyan Ats-Tsauri. Padahal Sufyan Ats-Tsauri ni ulama kata apa? Dia adalah Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Bukan calang-calang orang, bukan tok guru biasa, bukan tok lebay kampung. Tapi dia adalah Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Sebab apa Imam Ahmad bin Hanbal sebut nama Sufyan Ats-Tsauri? Baik, kita tengok. Padahal dia kata Allah Ta'ala berfirman dengan ayat yang dekat atas tu, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih, surah An-Nur ayat 63 itu. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman dengan ayat tersebut. Lalu dia tanya, tahukah kamu apa itu fitnah? Dia kata, antusibahum fitnah. Yang kata fitnah tu apa dia? Maka Imam Ahmad kata fitnah itu adalah syirk. Asyirk, kan asyirku billah, kan mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benda lain. Maka dia kata, boleh jadi dia menolak sebahagian daripada sunnah Nabi, maka tumbuh dalam hati dia, bercambah dalam hati dia penyimpangan, dia sesat, sehingga akhirnya dia hancur binasa. Imam Ahmad bin Hanbal kata. Dia kata apa? Dia kata, boleh jadi bila dia tolak sebahagian sunnah Nabi, maka dalam hati dia tadi akan berlaku kesesatan. Cuba sahabat-sahabat lihat trend, kan, golongan yang kita cerita tadi. Ada orang kata, kenapa yang kita nak belaga sama-sama ustaz? Kenapa kita nak belaga sama-sama penuntut ilmu? Orang jahil dekat luar tu ramai lagi tak semayang apa semua. Kita kata bahawa kesilapan yang dia bawa kepada masyarakat sekarang ni bukan kesilapan yang berkaitan dengan khilaf mu'tabar. Bukan berkaitan dengan perkara yang ikhtilaf bainal fuqaha yang dia diterima sebagai mu'tabar. Tapi benda yang dibawa kepada masyarakat sekarang ni adalah kesilapan yang fatal. Kesilapan yang boleh menyebabkan masyarakat yang elok-elok dulu ada sekarang ni diajar tentang syirik. Bukan diajar tentang bahaya syirik, diajar untuk jadi syirik, mensyirikkan Allah Ta'ala. Yang ni yang menyebabkan kita terpaksa bersuara. Kan, yang kita terpaksa bagi penegasan kepada orang ramai bahawa benda yang dia bawa ni sangat bahaya. Sangat bahaya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal dia tunjuk, dia cerita kepada kita ciri-ciri dia, iaitu menolak sebahagian sunnah Nabi. Tak tolak macam mana, kan? Dalam keadaan Nabi ajar benda lain, dia ajar kepada masyarakat benda lain. Contoh apa dia? Bila nak tidur, Nabi ajar beberapa sunnah, kan? Antaranya baca ayat kursi, antaranya baca amanah Rasul, 2 qul, baca 1 qul ya ayyuhal kafirun. Nabi kata siapa yang baca qul ya maka dia dijauhkan, dilindungi daripada syirik, kan? 4 qul, macam banyaklah benda yang diajar oleh Nabi. Bismikallahumma amutu wa ahya, yang tu benda yang sabit, kan, maksur. Tiba-tiba bila dia ajar kepada orang ramai, dia tak ajar salah satu daripada apa yang sabit di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ajar hak lain. Dan dia ajar tu bismillah 21, bismillah 41. 21 kali. Baca bismillah 21 kali, baca bismillah 41 kali. Siapa yang baca bismillah 21 kali ataupun 41 kali, maka dia kata dia akan dilindungi daripada kebinasaan. Maka kita nak tahulah dia ambil dekat mana. Dia ambil dalam Sahih Bukhari ke, dia ambil dalam Sahih Muslim ke, dia ambil daripada apa ni, Sunan Tirmizi ke, Muwatta Imam Malik ke, dia ambil daripada mana? Bila kita cek tengok, oh dia ambil daripada guru kepada Habib Umar. Mana kita tahu dia punya sources, ya. Dia sumber tu dia datang daripada mana? Dan ini yang jadi masalah. Apabila sunnah Nabi tu ada, tapi sunnah Nabi tu ditinggalkan dan diambil yang tok guru dia. Sebab tu kita kata bahawa kalau apa yang diajarkan oleh guru dia menepati apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tu yang kita kata bila Nabi ke kanan, tok guru ke kanan. Tapi bila dia kata Nabi ke kanan, tok guru ke kiri, maka bila benda yang dia ajar itu menunjukkan bahawa benda yang dia cakap tu memang bermaksud menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tambah pula dia ajar apa? Dia ajar bismillah tu 786. Sahabat-sahabat buka fatwa, tak payah pergi jauh. Tak payah buka fatwa Lajnah Daimah lil Buhuth al Ilmiah wal Ifta Saudi. Tak payah buka fatwa Azhar, tak payah. Kan, Jordan pun tak payah. Buka yang Malaysia dulu. Sesiapa yang mempercayai 786 dikaitkan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu adalah ajaran sesat. Itu fatwa Malaysia. Jadi sebab tu kita kata bahawa golongan yang bawa petua-petua, fatwa-fatwa pelik yang macam ni, dia sebenarnya memang dia mengajar kepada masyarakat untuk menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu benda yang sangat bahaya yang dipopularkan oleh golongan macam ni. Baik. Kalau kita lihat kepada perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ni, sahabat-sahabat sekalian, sebab apa disebut nama Sufyan Ats-Tsauri? Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri ni satu orang ulama hadis, kan, yang mana ayah dia ni adalah kawan kepada sahabat kepada Asy-Sya'bi. Ni golongan tokoh kibar tabi'in. Kan, kibar tabi'in. Dahlah kibar tabi'in. Ni golongan yang alim dalam bidang hadis. Itu pun Imam Ahmad dia bagi warning. Jangan sekali-kali kita ambil pendapat Sufyan Ats-Tsauri dalam keadaan dia bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut logik akal kita, macam mana Amirul Mukminin dalam bidang hadis akan menyelisih Nabi? Tapi apa yang diberikan amarah oleh Imam Ahmad bin Hanbal menunjukkan kepada kita bahawa dia bimbang. Kalau kita ni sebab yakin dengan ilmu Sufyan Ats-Tsauri, sampai akhirnya bila Sufyan mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan sunnah, kita akan ambil pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Sebab tu kita yakin macam mana sekalipun dengan guru kita, kan, kita kena ada filter. Kita kena tapis. Kita kena tahu, kan, bagaimana nak analyse. Kita kena proses maklumat yang kita dapat daripada guru kita. Jadi cuba bayangkan kalau zaman kita hari ni dengan guru kita yang pergi jumpa mana-mana sembang bab jam Rolex, guru kita pergi jumpa mana-mana duk sembang pasal kereta mewah, kan. Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri dia tak ada sifat macam tu. Guru-guru tarikat sebahagiannya, kan, bercakap pasal perempuan, kan, pasal benda-benda yang bertentangan dengan agama. Maka ini yang kita kata bahawa pandangan Imam Ahmad bin Hanbal itu dalam bentuk amaran itu menunjukkan kepada kita dia tahu sangat tentang bagaimana manusia ni bila dia melampau dengan guru dia, akhirnya dengan sunnah Nabi pun dia sanggup tinggal. Dia akan mengutamakan guru dia. Baik. Kemudian yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 166. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Iaitu golongan yang mana tabarra alladzina tubi'u min alladzina taba'u, iaitu orang-orang yang diikuti. Dia pemimpin, dia tokoh, dia duduk kat depan, kan, orang ikut dia. Tapi dia ni tabarra'a, kan, dia berlepas diri. Dia tak mau bertanggungjawab, kan? Dia tak mau bertanggungjawab. Dan mereka ni melihat, kan, azab wara'ul azab. Mereka ni melihat azab, kan? Dan pada ketika itu segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dia benda yang Allah Taala cerita dalam surah Baqarah ayat 166 ni, benda ni atas dunia pun dia berlaku. Atas dunia dia dah berlaku. Contoh tuan-tuan sekalian, kan, kalau macam kes pembunuhan Datuk Susilawati tu, kan, berapa orang kena tangkap, nanti prosecution akan pergi berjumpa dengan semua yang terlibat tadi, dia akan offer, ada bargain, siapa sanggup jadi saksi kepada prosecution, mana jadi saksi ketika pendakwaan terhadap baki kawan-kawan dia orang tu, maka dia akan reduce charge daripada section 302 kanun keseksaan kepada section lain lah, 304 apa semua, kan, melupuskan bukti, barang bukti dan sebagainya. Maka penjara tak lama lah.
penjara mungkin 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, tengok kepada charges, kan. Jadi orang macam ni, dia akan tengok, kalau aku pertahankan kawan aku akan kena charge 302. Charge 302, kalau found guilty, kan, kalau convicted, gantung sampai mati, mandatory, memang tidak ada pilihan. Maka banyak kes yang melibatkan hukuman gantung sampai mati ni, akhirnya saksi tadi dia berpaling tadah daripada kawan dia tadi, dan dia jadi saksi terhadap against, kan, kawan dia, sebab dia nak lepaskan diri dia. Itu benda atas dunia. Belum lagi kita masuk akhirat, nampak azab Allah Ta'ala, belum lagi yang tu. Belum lagi nampak azab kubur, belum lagi azab di padang mahsyar, belum lagi nampak azab neraka, wal'iyazubillah min zalik. Baru benda atas dunia. Maka Allah Ta'ala cerita bagaimana di hari akhirat nanti manusia ni, mereka melihat azab Allah, kan, dan hubungan dia terputus. Masing-masing tak mau bertanggungjawab, kan. Siapa yang ikut aku tak mau bertanggungjawab, sebab masing-masing ketakutan melihat azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita kena ingat, yang kita duk berjuang selama ni, kita nak sampaikan kepada masyarakat, sebab kita tak mau, kan, bila di hari akhirat nanti, maka berlaku sebagaimana yang surah Baqarah ayat 166 sebut kepada kita ni. Baik. Maka apa diulas oleh Syekh Muhammad Sultan Al-Ma'sumi, dia kata apa? Dia kata ayat ni dia diibaratkan macam petir halilintar, kan, yang sangat keras, yang sangat dahsyat kepada orang yang taklid buta, kan. Sebab sikap mereka yang taksub, yang membuta tuli terhadap ucapan tok guru mereka, tokoh mereka, sama ada dalam masalah apa sekalipun, tapi terutamanya dalam masalah agama, kan, dalam masalah agama khususnya, sama ada mereka itu masih hidup ataupun sudah mati. Tok guru, sama ada tok guru dia masih hidup ataupun tok guru dia sudah meninggal dunia. Dan mereka bertaklid dalam masalah akidah dan ibadah, taklid dalam masalah halal dan haram. Dia kata apa? Kerana Maksumi kata, kerana semua benda ni, isu ini, dia mesti, dia punya primary sources dia mesti daripada Allah dan Rasul. Itu primary source dia, mesti Allah dan Rasul, dan bukan diambil dari pendapat manusia, pemikiran seseorang, lebih lagi daripada tokoh yang menyesatkan, tokoh penyesat agama. Dia bagi warning dah berkenaan dengan apa yang Allah Ta'ala bagi amaran kepada manusia. Jadi kalau kita tengok sekarang, bila kita nak buat sesuatu, kita nak kena tengok sources. Sebab tu bagi sesiapa yang belajar pengajian agama, dia tahu, kan, bila sebut masadirus syariah, sumber syariat, dia ada dua, kan, primary sources dengan secondary sources, kan. Primary sources Al-Quran dan hadis. Secondary sources itulah yang ulama-ulama semua, ijma', qiyas, istishab, istihsan, masalih mursalah dan sebagainya. Jadi kenapa ulama dia bahagikan primary dengan secondary? Sebabnya ialah bila sebut secondary di bawah. Kenapa dia diletak di bawah dan dia panggil secondary? Sebab secondary sama sekali tidak boleh menyelisihi yang primary. Itu tujuan pembahagian. Nama tu pun memang disebut sebegitu supaya kita mudah faham bahawa tak boleh yang secondary ni mengatasi ataupun memperbetulkan kononnya apa yang ada pada di peringkat primary sources. Tiba-tiba hari ni kita taksub kepada secondary sources, sehingga kan segala apa yang ada dekat primary sources itu bergantung kepada apa yang datang daripada secondary sources. Yang ni sangat-sangat salah. Sebab tu kita tengok bagaimana ada ajaran-ajaran tarikat yang terpesong daripada primary sources, terpesong daripada Quran, kan, terpesong daripada sunnah Nabi. Ini akibat daripada taksub kepada guru dia. Sebab tu mereka ni buat benda-benda yang tidak bersumberkan daripada Al-Quran dan juga sunnah. Kalau kita tengok tentang benda yang dia ajar, banyak menyelisihi. Tadi kita sebut tentang 2468, kan, tentang 786. Lepas tu pakai
tasbih dekat tengkuk. Semua tu benda-benda yang dibuat yang tidak ada contoh daripada manusia yang terbaik, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun tak ada, tabi'in pun tak ada, tabi'in pun tak ada. Hatta yang kita duk kata kita ni bermazhab, mazhab tasawuf kita, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, Imam Ghazali pun tak ada. Tak buat benda macam tu. Kita duk kata kita mengikut mazhab Syafi'i, kan? Imam Syafi'i pun tak buat. Murid dia Buwaiti, kan? Apa ni, Al-Muzani, dan sebagainya, Imam Nawawi, Ibnu Hajar dan sebagainya. Sampai sekarang kita tengok banyak ulama-ulama sekarang pun tak ada buat, tapi mereka membawa amalan seperti ini dengan mendakwa bahawa guru mereka melihat malaikat bertasbih yang paling rapat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan malaikat itu memakai biji-biji tasbih. Sedangkan Nabi yang paling kerap berjumpa dengan malaikat pun Nabi tak nampak, dan tidak ada riwayat yang sampai kepada kita bahawa Nabi memberitahu bahawa malaikat memakai biji tasbih. Dan banyak ulama dah bagi amaran memakai biji tasbih di tengkuk menyerupai agama lain, dan dia membawa kepada riak. Jadi kita tidak boleh mengamalkan perkara-perkara seperti itu. Kemudian Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam I'lamu Muwaqqi'in, dia ulas tentang ayat surah Al-Hujurat ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kahjir ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Imam Ibn Qayyim dalam I'lam Muwaqqi'in dia kata apa? Dia kata, wahai orang-orang beriman, ni firman Allah, dia ulas tentang ayat ni. Wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kamu angkat suara kamu, tinggikan suara kamu melebihi sautin nabi, lebih daripada suara nabi. Ini adalah teguran, larangan Allah Ta'ala, kan, kepada orang Islam yang hidup pada zaman Nabi, jangan tinggikan suara lebih daripada suara Nabi. Maka apa kata Imam Ibn Qayyim? Imam Ibn Qayyim kata dalam I'lam Muwaqqi'in, dia kata apa? Dia kata bila mengeraskan, meninggikan suara lebih daripada suara Nabi, boleh menyebabkan antahbata a'malukum, menggugurkan amalan. Maka dia kata, cuba bayangkan bagaimana dengan orang yang mendahulukan dan mengkedepankan pendapat ataupun akal ataupun perasaan ataupun politik ataupun ilmu pengetahuan lebih daripada apa yang diajarkan oleh Rasul. Maka bukankah ini lebih lagi menjadi faktor yang menggugurkan pahala amalan seseorang tu? Jadi kalau kita ada pendapat lain dan pendapat tu bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Imam Ibn Qayyim dia ambil ayat ni, surah Al-Hujurat ayat yang kedua. Ayat surah Al-Hujurat ayat yang kedua ni dia cerita pasal suara je, tinggikan suara lebih daripada Nabi. Itu pun Allah Taala kata antahbata a'malukum, membatalkan, kan, amalan kamu. Maka Imam Ibn Qayyim kata, kalau meninggikan suara pun boleh membatalkan amalan, maka macam mana orang yang dia pergi ambil hak lain dalam keadaan hak Nabi ada? Sebab tu kita nak kenal orang macam ni, kita tengok setiap kali Nabi ajar sesuatu, dia orang ajar tak benda yang Nabi ajar? Contoh, bila kita naik kenderaan, naik motosikal, naik flight, cruise, apa semua, kan, kita diajar subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dia pergi ajar apa? Doa lipat bumi. Lipat bumi. Kita ni bukanlah jahil sangat, walaupun kita tak ada ilmu pun, tapi kita duk ingat kalau naik kenderaan yang kita duk mengaji selama ni dengan ustaz-ustaz di masjid di surau,
Doa dia, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Tapi sebab apa ustaz-ustaz yang 2-3 orang ni dalam kuliah dia tak sebut yang tu? Pasal apa dia benci sangat untuk sebut, atau kenapa dia langsung tak bagi peluang sebelum nak cerita pasal lipat bumi ke lipat bulan ke apa ke, sebut dulu yang Nabi ajar. Itu pun dia tak sebut. Tuan-tuan tak percaya, kalau tuan-tuan rajin cuba tengok YouTube kuliah-kuliah dia orang ni. Kalaulah di peringkat awal dia cerita dulu sunnah nabinya macam ni, dalam Qurannya macam ni, hadis ni, dia ikut ranking tu. Kan? Lepas tu dia cerita yang ulama muktabar dalam Al-Azkar Imam Nawawi. Lepas tu baru dia pergi dekat ulama-ulama yang kemudian. Barulah datang lipat bumi ke apa ke, tu tahanlah juga. Tapi ni tak. Hak ayat Quran, subhanallazi sakhkhara lana hadza, semua ni yang Nabi ajar semua ni, hak tu tak disebut. Tiba-tiba dia terus pergi kepada hak benda hak mengarut. Yang ni benda yang memuskilkan kita. Kan? Sebenarnya mereka nak bawa murid mereka ni ke arah mana sebenarnya? Kita ni, sahabat-sahabat sekalian, Allah Ta'ala jadikan kita manusia. Dan Allah Ta'ala bagikan kita panca indera. Panca indera kita terhad. Saya tak boleh tahu apa yang ada dalam hati sahabat. Saya tak boleh tahu. Sahabat juga tak tahu. Niat saya datang Baitul Salam ni pasal apa? Nak jadi SB ke, cari maklumat. Tengok siapa yang datang ke. Sahabat pun tak tahu niat saya apa. Kan? Cuma kita diajar oleh Nabi, nahnu qaumun nahkum bizawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita hukum orang ni berdasarkan kepada fakta zahir. Yang terselindung, yang tersembunyi, yang tersirat, itu urusan dia dengan Allah. Jadi fakta zahirnya apa? Fakta zahirnya ialah setiap kali ada benda yang Allah ajar, setiap kali ada benda yang Nabi ajar, tapi dia tak sebut. Dan dia sebut yang lain daripada apa yang Allah dan Rasul ajar. Maka ini kita hukum orang ni mempunyai niat yang tidak baik kepada Allah dan Rasul. Soal hati dia sebenar, itu urusan dia dengan Allah. Sebab benda ni very simple. Kita tak boleh kata dia mungkin tak perasan. Kalau 1-2 mungkinlah kata tak perasan, ada doa. Tapi ada dah ustaz, dia tak tahu doa subhanallazi sakhkhara lana hadza. Mustahil. Kan? Kalau 1-2 kes mungkinlah kita kata dia tak perasan. Tapi bila kita tengok dia punya pattern tu kita nampak setiap kali ada yang Allah dan Rasul ajar, yang tu dia tak sebut, dia sebut yang guru dia, dan benda yang guru dia ajar dekat dia tidak ada dalam Quran dan hadis, yang ni kita boleh syak bahawa dia mempunyai niat yang tidak baik untuk mengalih fokus orang Islam daripada Quran dan hadis kepada apa yang dibawa oleh guru dia. Yang ni yang kita panggil taksub ataupun fanatik kepada guru. Sebab tu yang awal tadi kita sebut, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal disebut nama Sufyan Ats-Tsauri. Walaupun Sufyan Ats-Tsauri itu Amirul Mukminin dalam bidang hadis sekalipun. Supaya kita ni tahu yang guru kita jauh lebih lekeh berbanding dengan Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kalau Sufyan Ats-Tsauri pun kita kena hati-hati, maka cuba bayang. Baik, kemudian hadis Hasan, hadis Ad-Darimi dalam Musnad Imam Ahmad, juga dalam Mishkah oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ni Nabi kata, qala Nabi kata, والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى ثم اتبعتموه. Nabi kata, demi zat yang jiwaku ni berada di tangannya. Nabi kata apa? Kalaulah seandainya Nabi Musa alaihissalam duduk hadir di tengah-tengah kamu semua, kan, kamu ikut dia, kan, kamu ikut dia, tsummattaba'tumuh, kamu ikut Nabi Musa alaihissalam, wa taraktumunani, tapi dan kamu tinggal aku, Nabi Musa, kamu ikut Nabi Musa dan kamu tinggal aku, maka Nabi kata apa? La dhalaltum an sawa'is sabil. Nabi kata, sungguh kamu dah sesat daripada jalan yang lurus. Bukan ikut tok guru, ikut Nabi Musa alaihissalam, kan. Dan Nabi kata apa? Sekiranya Musa alaihissalam hidup dan berkesempatan
dengan kenabianku, dia pasti mengikuti aku. Dia pasti mengikuti aku. Dia sama macam cerita Nabi Isa alaihissalam. Di akhir zaman dia turun, kan, dia tak akan bawa syariat baru, dia akan kita kata melaksanakan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud dia apa? Bila kita tinggal sunnah Nabi, kita pergi ikut Nabi Musa alaihissalam. Bukan ikut orang lain, ikut Nabi. Cuma Nabi Musa. Itu pun Nabi kata sesat. Kita nak kata tok guru kita. Siapa tok guru kita berbanding dengan Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa alaihissalam, dia punya ketokohan dia, kewibawaan dia, kemuliaan dia di sisi Allah Ta'ala, sehingga kan Musa alaihissalam adalah nama Nabi yang paling kerap diceritakan. Kisah dia dalam Al-Quranul Karim. Dalam Quran, cari nama Nabi mana yang paling kerap disebut oleh Allah Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam. Maknanya bukan seorang yang sesat. Dia bukan seorang yang sesat. Tapi itu pun Nabi kata, kalau orang tu dia tinggalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab pergi ikut Nabi Musa alaihi salam, dia sesat. Dia sesat. Sebab tu kita kata, bila mengajar orang, setiap kali petua itu kita tinggalkan apa yang diajar oleh Nabi, kita ada petua kita sendiri. Walaupun petua kita bismillah. Walaupun petua kita bismillah. Maka dalam hadis ni, walaupun Nabi Musa alaihissalam, maka itu juga hukum dia sesat. Jadi kita orang Islam ni kita tak boleh, kan? Bila ada benda yang Nabi ajar, hak lain kita kena kemudiankan. Kita kena utamakan yang Nabi ajar. Itu yang kita sebut sebenar-benar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu lagi dalam yang disebut dalam Al-Faqih wal Mutafaqih, qala Ibnu Abbas, yushiku an tanzila alaikum hijarah minas sama. Ibnu Abbas kata, hampir sahaja kamu dihujani oleh batu dari langit. Minas sama ni cerita macam cerita Abrahah, kan, cerita macam Abrahah, batu dari burung. Yang ni Ibn Abbas kata, hampir saja kamu dilontarkan dengan batu dari langit. Menggambarkan apa dia? Menggambarkan tahap kecelakaan tu, menggambarkan tentang besarnya kesalahan tu. Apa dia? Dia kata, aku kata qala Rasulullah, aku kata Nabi bersabda, Nabi kata gini-gini, dia kata. Tapi dia kata, wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Tapi kamu pula kata ni Abu Bakar kata, Umar kata. Tak boleh. Sahabat-sahabat sekalian, cuba kita bayang benda yang disebut oleh Ibnu Abbas. Dia tak sebut tok guru biasa, dia tak sebut ustaz biasa, dia tak sebut pak lebay apa, tak ada. Dia sebut Umar, sebut Abu Bakar. Abu Bakar ni siapa? Abu Bakar ni iman dia tak ada siapa dalam dunia ni, kan, sahabat Nabi ke tabi'in ke zaman kita ke, yang boleh menandingi iman Abu Bakar Siddiq. Tak ada. Tapi tu pun tak boleh. Adab kita dengan Nabi. Adab kita dengan Nabi. Kita kena tahu ethics. Etika kita. Kita tak boleh, oh sedap je kata Nabi ke kanan, Tok Guru ke kiri. Adab kita mana? Kalau kita tengok di sini, Ibnu Abbas kata, walaupun sebut nama Abu Bakar sekalipun, nama Abu Bakar tak boleh sebut nama Abu Bakar, walaupun Abu Bakar itu adalah iman dia tu, kalau bandingan kita semua ni tuan-tuan, tak boleh lawan Abu Bakar Siddiq. Tapi bila kita melebihkan orang lain lebih daripada Nabi kita, maka itu yang Ibn Abbas kata, hampir sahaja kamu dihujani dengan batu dari langit. Umar yang kata, kalau ada Nabi selepas Nabi kita, Umar itu adalah Nabi tersebut pun tak boleh. Jadi kita kena tahulah, kita nak letak kedudukan, kan, Nabi kita tu dekat mana. Jadi ulama ni, sahabat-sahabat sekalian, dia orang bila dia bagi contoh, dia bagi contoh dengan nama-nama orang yang sangat mulia.
untuk menunjukkan kepada kita bahawa kalau kita dengan guru kita sekarang ni lagi jauh. Jadi kita tak boleh kan ada sifat taksub sebagaimana yang duk berlaku sekarang. Dia ulama-ulama zaman dulu dia tahu dah, salafus salih. Benda-benda ni berlaku sejak zaman dulu. Sejak zaman dulu. Bila taksub dekat guru ni, maka dia sanggup langgar Allah dan Rasul. Benda yang zina tak boleh, akhirnya ada zina. Sebab apa? Sebab murid menyerahkan isteri masing-masing kepada guru dia, kepada syekh dia. Benda yang kita kata tak boleh, maka dia bawa bahawa kita tak boleh memandang dengan ain syariat. Kena pandang dengan ain hakikat. Betul macam mana? Ain syariat kata ni zina, dia kata tak boleh. Kena ni ada makam lain, maka kena pandang dengan ain hakikat. Boleh jadi dia adalah wali Allah. Jadi setiap kali orang buat dosa besar, boleh jadi dia wali Allah. Setiap kali dia nampak orang tu buat jenayah yang besar, boleh jadi dia wali Allah. Atas dakwaan kononnya ain, pandangan, perspektif, hakikat. Ini bahaya. Bila berbicara tentang syariat, hakikat, makrifat, kan, dengan cara yang salah, kita boleh tengok fatwa Pulau Pinang pun ada, fatwa Johor pun ada, fatwa Melaka pun ada. Sahabat-sahabat boleh tengok bahawa ini adalah contoh-contoh ciri-ciri yang ada pada ajaran-ajaran sesat. Baik. Kemudian kita tengok apa yang disebut dalam kitab Taisir, kan, Aziz Al-Hamid Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Syekh rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata jikalau perkataan yang datang daripada Ibnu Abbas ini, yang tadilah kan hampir-hampir batu dilontarkan, menghujani kamu. Dia kata kalau perkataan ni yang datang daripada Ibnu Abbas, kan, kita halakan kepada orang yang menentang sunnah. Orang yang menentang sunnah. Dengan pendapat Abu Bakar dan Umar, yang telah diketahui bersama kedudukan mereka berdua, kan, macam mana kita tahulah Abu Bakar ni macam mana, Umar ni macam mana, lalu bagaimana keadaan, apa yang akan dia katakan terhadap orang yang menentang sunnah Nabi dengan tokoh dan imam mazhab yang dianutinya, lalu menjadikan pendapat orang itu sebagai kayu ukur kepada Al-Quran dan sunnah. Bila kedua-duanya sesuai dengan pendapat tokohnya, maka diterima. Mana kalau hadis tu sesuai dengan pendapat syekh dia, baru dia terima. Kan, kalau ayat Quran tu ataupun hadis ada sesuai dengan syekh dia, baru dia terima. Maka dan bila bertentangan dengan pendapat syekh dia, tokoh dia, maka ditolak ataupun dia akan takwil, kan, Quran ataupun hadis tadi supaya sesuai juga dengan apa yang disebut oleh guru dia. Maka dia kata kepada Allah kita memohon pertolongan, wallahul musta'an. Kan, ni disebut kan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dalam qaulul mufid, dalam al-qaulul mufid oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi benda-benda yang macam ni rupa-rupanya ulama daripada zaman dulu sampai sekarang duk cerita panjang lebar lama dah tentang masalah ketaksuban fanatiknya orang-orang yang macam ni, dan mereka berselindung di sebalik kasyaf. Sebab apa? Sebab kasyaf ni benda yang kita tak perlu bagi bukti. Kalau kita bagi nas, kita kena tunjuk kitab mana, kan, hadis nombor berapa, siapa yang syarah macam ni. Tapi kalau kita bagi alasan kasyaf, kita tak nampak, kan, siapa tahu benda alam gaib. Maka dia kata guru dia kasyaf, jadi dia berhenti setakat tu. Ini bahaya. Golongan yang berselindung di sebalik kasyaf. Baik. Maka orang yang orang yang taksub kepada guru dia, kan, kepada syekh dia, maka akan berlaku implikasi yang buruk dalam penghayatan agama dia. Ini benda yang akan berlaku. Yang pertamanya yang disebut oleh Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Yang pertamanya, bila kita taksub kepada guru kita, kita akan pejam mata, kita tak akan tengok dah hujah daripada pihak lain. Sepatutnya
Kan, sepatutnya bila ada orang bawa hujah yang berbeza dengan kita bagi peluang dia bentangkan hujah. Ini orang yang menyintai ilmu. Al-hikmah dallatul mu'min. Hikmah ni benda barang hilang bagi orang mukmin. Aina wujida ukhidha. Kan? Kita jumpa kat mana pun, hikmah ni, ilmu ni, walaupun daripada orang kafir sekalipun, kita ambil manfaat. Google ke, Facebook ke, kan, TikTok apa semua, benda yang datang daripada orang kafir sebagai contoh, tapi kalau dia boleh bagi manfaat kepada kita, kita manfaatkan. Kereta, segala teknologi yang ada, walaupun datang daripada musuh Islam sekalipun, tapi kalau kita tahu itu boleh kita manfaatkan, kita manfaatkan. Al-hikmah dallatul mu'min. Maka agama pun konsep dia macam tu. Kita berbeza pendapat. Kita mungkin cenderung kepada mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hambali ataupun sesuatu mazhab yang tertentu. Kan? Kita mungkin lebih kagum kepada Madakhali lebih daripada Albani, ataupun Albani lebih daripada Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan sebagainya. Tapi bagilah peluang kepada pihak lawan kita yang tak setuju dengan kita untuk dia bentangkan hujah. Sebab takkan mungkin satu orang dia betul 100% pendapat dia. Takkan mungkin. Walaupun dia tokoh yang hebat macam mana sekali. Siapa yang belajar fiqh muqarran dia tahu. Kan, comparative fiqh. Siapa yang belajar comparative fiqh dia tahu. Bila kita belajar comparative fiqh, kita boleh tengok tidak ada satu mazhab yang mana dalam mazhab dia tu, bila kita belajar setakat ilmu kita dengan guru kita, semua pendapat tu diterima. Tak ada. Ada ketikanya bila ditarjih, oh pendapat mazhab Hambali lebih kuat. Kita jumpa isu lain pula, oh dalam bab ni mazhab Syafi'i lebih kuat. Masuk isu lain pula, keluar pula mazhab Hanafi pula lebih kuat. Kita akan seringkali bila kita belajar comparative fiqh, kita akan jumpa keadaan yang macam tu. Kalau sahabat-sahabat tak percaya, cuba masuk mana-mana kelas fiqh muqarran, masuk kelas fiqh muqarran, ada tak pendapat satu tokoh aja betul? Katalah sahabat-sahabat suka sangat dekat Imam Ibn Taymiyah sebagai contoh. Bila banding fatwa Imam Ibn Taymiyah dengan orang lain, hak lebih betul Ibn Taymiyah. Isu yang kedua pun sama Ibn Taymiyah. Isu yang ketiga semua Ibn Taymiyah. Tak ada. Belajarlah universiti mana sekalipun, kita takkan jumpa kan guru kita dia akan ajar semua tu Ibn Taymiyah yang betul semua. Tak ada. Kita akan jumpa bahawa pendapat tu silih berganti. Ada ketikanya ditarjihkan satu tokoh, ada ketika ditarjihkan pendapat tokoh lain. Sama dengan mazhab. Sebab tu kita tengok dalam mana-mana mazhab sekalipun, antara Buwaiti dan sebagainya dengan Muzani dan lain-lain sampai kepada bawah Imam Ibn Hajar dan sebagainya, ada ketikanya kita ambil pendapat ini, ada ketika kita ambil pendapat orang lain. Cuma dalam mazhab Syafi'i kebiasaannya pendapat Imam Nawawi itu dipilih, diutamakan berbanding dengan pendapat ulama lain dalam mazhab Syafi'i. Kecuali dalam beberapa perkara yang lain, ada juga kita tinggalkan pendapat Imam Nawawi. Jadi sebab tu kita kata bahawa mustahil kita akan jumpa satu kelompok orang yang belajar ilmu, dia akan kata guru dia 100% betul. Kita tak akan jumpa keadaan tu. Kecuali mereka ni sesat. Sebab tu kita kagum dengan mana-mana guru sekalipun, jangan kita terima pendapat dia 100%. Sebab bila kita dah mula terima pendapat dia 100%, bermakna ada something wrong dalam diri kita, dan kemungkinan itu adalah berpunca daripada taksub kita kepada dia. Baik. Jadi Imam Ibn Taymiyah kata apa? Dia kata majority orang yang fanatik mazhab, yang taksub dengan mazhab ni, dia tidak mendalami Al-Quran dan Sunnah, kecuali segelintir orang sahaja. Sandaran mereka hanyalah hadis-hadis lemah, pendapat-pendapat yang rapuh, atau hikayat daripada para tokoh ulama yang boleh jadi benar dan boleh jadi bohong, dusta. Ini disebut dalam Majmu' Fatawa. Kalau saya boleh bagi contoh, kan, siapa yang ikut perkembangan antara Dr. Yusuf Al-Qaradawi dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kalau saya nak kongsi sikit ingatan saya antara ulama moden yang saya mula-mula ikut Syekh Yusuf Qaradawi lah, antara yang awal lah. Bila kita dah celik-celik mata, kita mengaji sekolah apa semua,
yang banyak kita saya mulai baca rujuk adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Baik. Dan tulisan dia yang mula-mula yang saya ingat adalah Al-Halal wal Haram fil Islam. Itu yang mula-mulalah. Kan? Tapi cuba sahabat-sahabat tengok bagaimana Al-Albani rahimahullahu taala dikritik Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Sebab apa? Sebab dalam Al-Halal wal Haram tu ada hadis dhaif. Ada hadis la aslalahu. Jadi Al-Albani dia buat satu tulisan, dia kritik kandungan yang ada dalam Al-Halal wal Haram fil Islam. Macam kita duk belajar kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala Al-Iraqi, kan, dia tunjuk satu-satu hak mana maudhu', yang mana la aslalahu, apa semua, kan. Macam itulah lebih kurang. Jadi Al-Albani ni kita tahu dia punya takhassus dia punya specialization dia hadis. Maka dia tengok semua hadis-hadis dia, riwayat yang dibawa oleh Al-Qaradawi dalam Al-Halal wal Haram fil Islam, maka dia dictate satu-satu, tunjuk ni macam mana, ni macam mana. Dan kalau sahabat-sahabat perasan, bermula daripada situlah, kan, Al-Qaradawi sebelum tu dia tak pernah peduli tentang hadis. Al-Qaradawi sebelum tu dia tak pernah peduli tentang hadis, sebelum penulisan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Tapi selepas kritikan Albani itu, ini contoh ulama yang mana dia tidak ego, dia tidak sombong. Jadi bila ada orang tegur dia, dia akui itu adalah kelemahan dia. Tuan-tuan boleh tengok selepas daripada siri itu, kan, bila diberi penerangan ataupun kritikan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, tuan-tuan tengok selepas itulah munculnya tulisan daripada Al-Qaradawi tentang kaifa nata'amul ma'as sunnah, kan, macam mana dia mulai berjinak-jinak, dia mulai fokus, dia mulai berikan allocate masa dia kepada hadis. Sebelum tu tidak. Dan kita tahu orang yang produk Azhar ni bukanlah semua, tapi ramai yang tidak bagi fokus kepada hadis. Orang yang alim, walaupun dia alim, kan, tapi dia tidak mengambil berat tentang hadis. Tapi itu contoh bagaimana seorang yang alim tapi dia tidak ego, kan. Dia buang ego dia. Padahal kalau kita nak kira, dia boleh tunjuk ego dia, tapi dia merendahkan diri dia kerana ilmu. Dan kita hari ni kita boleh tengok bagaimana perubahan yang berlaku kepada Al-Qaradawi memang banyak memberi manfaat kepada umat manusia, kan, kepada kita orang Islam secara khususnya. Kalau kita boleh tengok, walaupun ialah setiap orang dia ada kelemahan dia, dia ada kekurangan dia, tapi itu contoh, kan. Jadi kita tak kiralah siapa kita sekalipun, guru pondok ke, penceramah ke, asatizah ke, kita kena ada sifat yang macam tu. Bila orang tegur kita, jangan anggap itu musuh, kan. Bila orang tegur kita, jangan anggap ini nak memburukkan kita. Tak. Orang buat teguran tu sebab supaya kita fikirkan apakah yang kita buat tu benar-benar salah ataupun tidak. Kan, kalau dia benar-benar salah, kita kena akui kesilapan dan kita kena perbetulkan. Dan itu contoh yang ditunjukkan oleh Al-Qaradawi. Dan kita tengok sampai hari ini pun kita tengok bukan semua pun Al-Qaradawi terima pendapat Albani, tak. Tapi dalam perkara yang dia rasa dia perlu terima, dia terima. Dan kita boleh nampak perubahan approach Al-Qaradawi khususnya terhadap hadis. Jadi ini satu contoh perkembangan yang baik sebenarnya. Jadi kita pun macam tu. Bila orang tegur kita ada hadis lemah sebagai contoh, kita kena akui lah itu hadis lemah. Ni dah bagi alasan apa? Takkan Imam Ghazali tak tahu itu hadis lemah? Kita tengok. Dia masih nak pertahankan lagi hadis lemah ataupun hadis maudhu' ataupun hadis yang tak ada asal dan sebagainya, dan bukannya kata nak perbetulkan benda tu. Ini akibat daripada sifat sombong. Sifat sombong. Baik, kemudian saya ambil 1-2 minit lagi sebelum saya bagi peluang sebab kita dah dekat pukul 9. Baik, kemudian yang keduanya ialah kesan buruk apabila kita ini taksub kepada guru, iaitu kita akan tolak, kan, hadis-hadis yang sahih apabila dia bertentangan dengan mazhab. Saya ingat ada satu orang penceramah, dan saya percaya sahabat-sahabat tuan-tuan sekalian ada tengok
ceramah apa ustaz tersebut. Dia kata apa? Dia kata nak ikut hadis ke nak ikut mazhab? Dia kata mazhab tu ikut hadis lah. Dia sebenarnya ucapan macam tu bukanlah salah 100%. Tapi kita kena bagi kita kata good explanation. Supaya orang yang dengar tu dia faham kan konteks yang bagaimana maksud ikut mazhab tu ikut hadis. Dia sebenarnya tak semua kalau kita ikut mazhab bermakna kita ikut hadis. Kan? Ada ketikanya yang mazhab itu tidak tepat. Kan? Sebab tidak mengambil kira hadis-hadis sahih yang ada. Jadi ini antara benda yang kita kena hati-hatilah. Sebab tu kalau kita tengok dalam mazhab, kita ambil satu contoh. Kata dia ada dalam mazhab Syafi'i. Kan dia ada qaul mu'tamad. Kan? Dalam mazhab Syafi'i, kalau Imam Syafi'i itu kita tahu dia ada qaul qadim dengan qaul jadid. Tapi cuba tengok bagaimana approach Imam Nawawi. Adakah semua qaul jadid Imam Syafi'i itu automatik menjadi qaul mu'tamad dalam mazhab? Tak. Adakah bila qaul jadid Imam Syafi'i maka automatik itu tarjih, dipilih menjadi pilihan Imam Nawawi? Tidak juga. Ada beberapa qaul qadim Imam Syafi'i yang diambil, yang dipilih oleh Imam Nawawi dan ditinggalkan qaul jadid Imam Syafi'i. Sebab apa? Sebab bertentangan dengan dalil. Bertentangan dengan dalil yang dipakai oleh Imam Nawawi. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahawa mazhab sekalipun, tapi kalau kita rasa qaul yang dipegang oleh mazhab itu tak sesuai dengan hadis, maka kita tinggalkan mazhab. Jadi tak semua kita, walaupun kita boleh terima bahawa mazhab ni dia dah proses nas, kan? Dia dah proses Quran, hadis, dia dah proses semua dan dia capai ini keputusan kami, kan? Tapi itu tidak bermakna bahawa dia menyebabkan kita wajib terima, kan, keputusan ataupun qaul mu'tamad yang ada dalam sesuatu mazhab. Maka dia terpulang kepada para ulama, kan, untuk membuat penilaian semula, kan, untuk dia dia lihat balik apabila timbul sesuatu perkara dalam sesuatu isu yang berkaitan lah. Maka dalam adalah beberapa perkara lain, contohnya kita mengabaikan dalil yang sahih sebab bertentangan dengan hadis. Kemudian masalah permusuhan, dan ini yang berlaku sekarang, kan? Seolah-olah bila teguran yang kita buat itu kita nak bermusuh. Kita bukan nak bermusuh. Kita hanya membuat teguran. Ad-dinun nasihah. Kan? Agama itu nasihat. Jadi kita hanya bagi pandangan kita, teguran kita. Walaupun biasalah bila kita berhujah ni kadang-kadang suara tu tinggi. Kan? Nampak ketegasan. Takkan nak berhujah tu lenggang apa semua. Dia tak boleh gitu. Bila kita berhujah, maka intonasi orang yang berhujah. Jadi kita bukan niat mencari perbalahan, tetapi ada orang dia merasakan bahawa kita cuba meniup api permusuhan. Jadi sebenarnya kita tidak ada niat seperti itu. Jadi wallahu a'lam, saya buka peluang kalau tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian ada sebarang soalan ataupun ada pandangan lain ataupun ada tambahan lain yang kita boleh kongsi sama-sama pada malam ni, dipersilakan. Fal yatafaddal mashkura. Dipersilakan. Ya. Lanjutan yang berkenaan undang-undang dalam syariat di Malaysia. Kalau anda kata ada penceramah, mungkin dia ada tauliah dan sebagainya, dia boleh disabit salah lah di mahkamah yang diatur hukum. Jadi bagaimana yang ustaz-ustaz atau penceramah-penceramah yang mengeluarkan satu pernyataan yang bercanggah dengan fatwa, yakin dan sebagainya, ada tak dikhususkan enactment ataupun apa-apa tuduhan ke atas mereka yang boleh disabitkan lah? Maksudnya selain daripada, maksudnya kalau anda kata dia keluarkan satu pernyataan tu umum, dapat tu viral dan sebagainya, dan kita sebagai orang Islam mungkin boleh buat satu laporan pada jawatan kuasa agama supaya mengambil tindakan, ataupun memang tak ada langsung kan?
Wallahu alam. Dia macam ni. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, dia kalau kita bercakap dalam kuliah ataupun di mana-mana lah, dan ucapan kita tu bertentangan dengan fatwa, semata-mata bertentangan dengan fatwa, seingat saya lah, banyak negeri tak ada enactment yang memperincikan ataupun yang sebut secara spesifik siapa yang bagi pendapat yang menyalahi fatwa, maka itu menjadi satu jenayah, kesalahan jenayah. Yang tu tak ada. Tapi menghina fatwa ada. Jadi kena beza tu. Kalau menghina fatwa ataupun institusi agama kan dalam negeri yang berkait, negeri yang terlibat, yang tu ada, banyak negeri ada masukkan yang tu. Tapi kalau semata-mata berbeza dengan fatwa, yang tu tak ada. Seingat saya lah, wallahu alam. Cuma untuk pengetahuan semua, dia sebenarnya proses pendakwaan tu dia panjang cerita. Sebab apa saya kata panjang cerita? Dia yang pertamanya dia kena ada aduan. Aduan ni terhadap mana-mana penceramah yang bawa ajaran sesat ke apa kan. Dia kena ada aduan. Aduan ni boleh jadi orang macam kita, orang biasa, orang awam, dan boleh juga daripada kaki tangan pejabat agama sendiri, boleh. Kan, macam polis lah, polis dia buat report polis sebab ada jenayah, boleh kan. Jadi pihak berkuasa agama dia tak boleh salahkan orang ramai sebab tak ada aduan, dia kata tak boleh gitu. Mana dia boleh juga inisiatif pejabat agama sendiri, mana pegawai dia sendiri yang buat report kerana dia mendapati, dia buka katalah dia buka Facebook, dia buka YouTube dan sebagainya, medsos, dia kata dia nak jumpa satu video viral yang bertentangan dengan hukum syarak kan, cukup dah macam tu, maka dia buat report. Maka bila dia buat report tu, satu, kena ada laporan, sama ada di kalangan orang awam ataupun jabatan agama tu sendiri. Yang kedua, dia kena ada proses siasatan, buka IP, investigation paper kan, kertas siasatan. Baik, bila buka kertas siasatan, mana dia kena ada pegawai penyiasat, IO, pegawai penyiasat. Pegawai penyiasat dia lengkapkan IP, kemudian dah ada evidence apa semua, dia angkat pula IP tadi kepada pihak pendakwaan, prosecution. Kalau dalam negeri kita panggil dia sebagai ketua pendakwa syar'i. Itu dalam sistem undang-undang syariah dalam negara kita lah, setiap negeri tu. Kalau civil tu kita panggil DPP, Deputy Public Prosecutor. Dia orang ni daripada AG Chambers, pejabat peguam negara. Jadi dia orang ni lah yang buat keputusan bukti-bukti yang ada tu cukup ke tak cukup untuk mendakwa orang tadi. Lepas tu, lepas ada bukti cukup untuk dakwa, dia dakwa di dekat mahkamah kan. Lepas tu jalan perbicaraan, orang tu mengaku ke tak mengaku, bergantunglah. Kemudian hakim buat keputusan sama ada bersalah atau tidak bersalah. Jadi dia punya proses tu panjang. Masalah dalam negara kita kerana kita ni terdiri daripada pelbagai aliran. Jadi katalah penceramah A dia bercakap, kalau ucapan dia tu salah, tapi kalau orang yang dalam pejabat agama tu aliran yang sama ataupun tarikat yang sama dengan tarikat yang orang yang buat salah ni, oleh sebab taksub, maka dia tak akan ambil tindakan. Itu bahaya kan. Macam kita tengok kes seorang SB lah yang kena hukuman penjara kan. Kes Sulu apa dulu, ingat tak kes Sulu kan. Pengganas Sulu tu, seorang SB ni dia menyembunyikan maklumat. Dia SB, dia polis, tapi polis tangkap polis tangkap cawangan khas ni sebab dia tidak menunaikan tanggungjawab dia. Kenapa dia tak tunaikan tanggungjawab dia, salurkan maklumat, wallahu alam, mungkin kerana dia berpihak kepada orang tu dan sebagainya. Maka samalah cerita macam ni, sama macam masalah kita nak kekang penyebaran ajaran sesat. Jadi dia dalam tarikat ni yang sesat, yang menyimpang ni, mereka dah berbai'ah kan, taat setia. Jadi walaupun dia kerja pejabat agama ke, kerja polis ke, kerja apa penguatkuasa sekalipun, tapi bagi yang asab, yang taksub, yang fanatik, dia kekal dengan bai'ah dia, maka dia tak akan ambil tindakan.
Jadi itu antara masalah-masalah dari segi penguatkuasaan undang-undang. Wallahu a'lam. Ada? Wallahu a'lam, tu nak kena tanya nak kena tanya pakar hadis lah. Tanya pakar hadis. Yang tu bukan bidang saya. Minta tanya orang yang lebih mengetahui lah. Ya. Yeah. Wallahu alam, tarikat ni dia punca daripada mana? Memanglah kalau kita tanya kepada tarikat, mereka mendakwa sanad mereka tu sampai kepada Abu Bakar. Kan? Boleh kata kebanyakan kalau sahabat-sahabat ikuti kuliah-kuliah berkaitan dengan tarikat ataupun tanya kepada orang yang join tarikat, ada sanad tak? So ada yang tak tahu kan, ada yang tak tahu, dan biasanya ramai tak tahulah. Tapi bagi yang tahu, biasanya dia akan bagi kepada kita sanad, dan sanad tu sampai kepada Abu Bakar. Itu yang kebiasaannya lah. Tetapi sanad ni tak pernah kita kata tested kan. Dia tak tunjuk kita betul-betul sanad tu yang lengkap macam mana untuk kita uji betul ke, sebagaimana kita belajar hadis kan. Dalam Sahih Bukhari, yang ni sanad yang sahih apa semua. Dalam hadis-hadis yang lemah pasal apa? Pasal dia punya chain of narration dia kan, rantaian perawi dia putus apa semua. Dia bukan macam tu. Jadi itu yang menyebabkan masalah isu tarikat tadi, mereka sampai sekarang mereka tak boleh nak buktikan amalan-amalan mereka tu terbukti dia datang daripada Nabi ataupun yang disebut Abu Bakar Siddiq dan sebagainya. Cuma kalau sahabat-sahabat ikuti apa yang cuba dibuat di Negeri Sembilan, apa yang cuba diorang buat tu bagus, cuma kita tak tahu sampai level mana. Tapi maksudnya ialah kalau ada tarikat yang hendak diamalkan di Negeri Sembilan, maka dia ada satu unit ataupun jawatan kuasa lah yang buat penapisan. Dia akan siasat amalan tarikat itu sama ada sesuai ataupun tidak dengan sunnah Nabi. Tapi saya pun tak pasti how strict, seketat mana penapisan tersebut. Tapi cuma kita berpandangan kalau mereka boleh ketatkan, kan, pastikan betul-betul orang yang menganggotai jawatan kuasa itu orang yang pakar dalam bidang hadis kan. Itu yang sebaik-baiknya supaya boleh dicek betul tak amalan tu berpunca atau bersumber daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Tapi macam yang kita biasa sebut sebelum inilah, tarikat ni kenapa dalam mazhab Syafi'i kan, kita dah belajar segala amalan yang ada tu, kenapa tarikat ni dia tak sama? Walaupun dia kata dia mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ghazali, tapi kenapa tak sama? Jadi itu yang perkara yang dia sampai sekarang dia orang tak boleh nak jawab. Kan? Wallahu a'lam. Tadi kata Syekh, ya, fadal. Wallahu alam. Dia macam ni, pihak berkuasa agama sebenarnya tidak begitu confident untuk mengambil tindakan
terhadap nama-nama yang disebut tadi. Sebabnya ialah pihak berkuasa agama pernah melalui pengalaman-pengalaman hitam ketika mana mereka cuba untuk menguatkuasakan kita kata sesuatu tindakan itu terhadap golongan macam. Sebab berdasarkan maklumat yang kita ada, mereka ni bukan buat saja-saja, dia orang ada orang lain di belakang dia, kan. Dan kita tahu bahawa lately keputusan mahkamah dalam negara kita pun nampaknya tak begitu menyebelahi apa yang kita mahu, kan. Walaupun kita menghormati keputusan mahkamah tersebut, jadi ini antara pertimbangan-pertimbangan yang perlu diambil kira oleh pihak berkuasa agama negeri-negeri yang ada. Saya ambil contohlah, kalau saya boleh sebut, macam tadi sebut pasal sajad, kan, dan sebagainya. Dulu kita ingat Ayah Pin, kan. Kenapa mereka berani untuk kata saya keluar Islam, kan, saya murtad, kan. Kenapa? Sebab ada orang lain ajar, didik, bimbing dia orang ni. Dia orang tahu bahawa mahkamah syariah tidak ada bidang kuasa terhadap orang murtad. Once orang tu kita kata dia bukan Islam, walaupun dia asalnya Islam sekalipun, dia Melayu, tapi kalau kita kata dia bukan Islam, dia murtad, dia keluar Islam, automatik mahkamah syariah tidak lagi ada jurisdiction, tidak ada bidang kuasa. Jadi itu antara perkara yang menyebabkan pihak berkuasa agama ni banyak benda yang menghalang, kan, banyak benda yang menghalang. Sama juga dengan pengalaman dengan Kasim Ahmad, kan. Kasim Ahmad pun sama. Kalau sahabat-sahabat lihat fatwa yang ada berkaitan dengan Kasim Ahmad, kita tengok pun kita tahu fatwa itu sebenarnya dia menuju ke arah mana, tapi dia tak boleh spesifik, kan, dia tak boleh spesifik. Jadi dia timbul masalah dari segi penguasaan lah. Jadi bila kita negeri lain, kita nak kuasakan di negeri lain, ataupun pegawai kita nak melepasi sempadan negeri lain, maka itu akan mendedahkan kepada tindakan undang-undang. Jadi banyak masalah. Wallahualam, saya tak pastilah. Iyalah. Kadang-kadang orang macam ni setengah tu dia bukan bermula dengan perancangan apa-apa pun. Dia sekadar nak melariskan produk dia, dia punya perniagaan dia, kan. Kita jangan kata ini semua ada konspirasi. Tak semestinya. Ada yang konspirasi, ada yang tindakan sendiri, macam-macam. Kita tengok case by case lah. Wallahualam. Cukup boleh? Jadi saya pun maaf kalau ada sebarang kekurangan. Dah 9-10 minit. Apa yang baik itu semua mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Kita pohon taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala melindungi kita semua daripada kesesatan. Mudah-mudahan Allah Taala masukkan kita semua di kalangan orang yang memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.